Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-26. Ishak tinggal di Gerar. Ini selanjutnya mengenai hidup Ishak, iaitu anak Abraham. Mari kita mendengarnya. Kebuluran berlaku lagi di negeri itu, seperti yang terjadi pada zaman Abraham. Kemudian Ishak pergi menghadap Raja Abimelek, raja orang Filistin di Gerar. Ishak berbuat begitu kerana Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, seperti yang sudah aku perintahkan kepada kamu. Tinggallah di sini dan aku akan melindungi serta memberkati engkau. Seluruh wilayah ini akan aku berikan kepada kamu dan keturunan kamu. Aku akan menepati janji yang sudah aku buat dengan Abraham, bapa kamu. Aku akan mengurniai engkau keturunan sebanyak bintang di langit. Dan aku akan memberikan seluruh wilayah ini kepada mereka. Semua bangsa di dunia akan memohon supaya aku memberkati mereka sebagaimana aku sudah memberkati keturunan kamu. Aku akan memberkati engkau kerana Abraham sudah mentaati aku dan mematuhi segala hukum serta perintah aku. Oleh itu, Ishak tinggal di Gerar. Apabila orang lelaki di sana bertanya tentang Ribkah, dia berkata bahawa Ribkah itu adiknya. Ishak tidak mahu mengaku bahawa Ribkah itu isterinya kerana dia takut orang lelaki di sana akan membunuhnya untuk mendapatkan Ribkah yang cantik itu. Selepas Ishak tinggal di sana beberapa lama, Raja Abimelek memandang ke bawah dari tingkapnya dan dia nampak Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah. Maka Raja Abimelek memanggil Ishak dan bertanya, "Bukankah wanita itu isteri kamu? Mengapa kamu mengatakan dia adik kamu?" Ishak menjawab, "Hamba fikir hamba akan dibunuh jika mengatakan bahawa dia isteri hamba." Raja Abimelek bertitah, "Apakah yang sudah kamu lakukan terhadap kami? Salah seorang daripada orang beta dengan semudahnya dapat meniduri isteri kamu dan kamu akan bertanggungjawab terhadap kesalahan kami." Kemudian Raja Abimelek memberikan amaran kepada rakyatnya, sesiapa yang mengganggu orang ini ataupun isterinya akan dibunuh. Ayat 12, Ishak menyemai benih untuk bercucuk tanam di negeri itu. Dan pada tahun itu, dia mendapat hasil 100 kali ganda kerana Tuhan memberkati dia. Kekayaannya semakin bertambah dan dia menjadi kaya raya. Orang Filistin berasa iri hati terhadapnya kerana dia mempunyai banyak kawanan domba dan lembu serta banyak hamba. Oleh itu mereka menimbusi semua perigi yang telah digali oleh hamba-hamba Abraham semasa Abraham masih hidup. Kemudian Raja Abimelek bertitah kepada Ishak, "Tinggalkanlah negeri kami. Kamu sudah menjadi lebih berkuasa daripada kami semua." Oleh itu, Ishak meninggalkan negeri itu dan berkemah di lembah Gerar. Dia tinggal di sana untuk beberapa lama.
Dia menggali semula perigi-perigi yang telah digali pada zaman Abraham dan yang telah ditimbus oleh orang Filistin selepas Abraham meninggal. Ishak menamakan perigi-perigi itu dengan nama yang diberikan oleh bapaknya dahulu. Hamba-hamba Ishak menggali sebuah perigi di lembah Gerah dan mendapati air di situ. Gembala-gembala kota Gerah bertengkar dengan gembala-gembala Ishak dan berkata, "Air ini kepunyaan kami." Oleh itu, Ishak menamakan perigi itu pertengkaran. Ayat 21. Hamba-hamba Ishak menggali sebuah perigi lagi, dan di sana juga pertengkaran berlaku tentang perigi itu. Oleh itu, dia menamakan perigi itu permusuhan. Kemudian dia berpindah dari situ dan menggali sebuah perigi lagi. Kali ini, pertengkaran tidak berlaku. Maka Ishak menamakan perigi itu kebebasan. Dia berkata, "Kini Tuhan sudah mengurniakan kebebasan kepada kita untuk tinggal di negeri ini dan kita akan makmur di sini." Kemudian Ishak meninggalkan tempat itu dan tiba di Beersheba. Pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, "Akulah Allah bapa kamu Abraham. Janganlah takut. Aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau dan mengurniakan engkau keturunan yang banyak kerana janji aku kepada hamba aku Abraham." Lalu Ishak membina sebuah mezbah dan menyembah Tuhan di situ. Kemudian dia memasang kemahnya di sana dan hamba-hambanya menggali sebuah perigi lagi. Perjanjian antara Ishak dan Abimelek. Ayat 26. Pada suatu hari, Raja Abimelek datang dari Gerah bersama dengan Ahuzat penasihatnya dan juga Pikhol panglima tenteranya untuk berjumpa dengan Ishak. Ishak bertanya, "Mengapa tuanku datang berjumpa dengan saya sekarang? Padahal dahulu tuan-tuan memusuhi dan mengusir aku dari negeri tuan-tuan." Mereka menjawab, "Sekarang kami tahu bahawa Tuhan melindungi tuan. Lalu kami fikir lebih baik kita mengadakan perjanjian. Bersumpahlah bahawa tuan tidak akan berbuat jahat terhadap kami, sebagaimana kami tidak berbuat jahat terhadap tuan. Kami sudah bersikap baik terhadap tuan dan membenarkan tuan pergi dengan damai. Kini sudah nyata bahawa Tuhan memberkati tuan." Kemudian Ishak menyediakan jamuan untuk mereka. Lalu mereka pun makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi, mereka membuat perjanjian yang disahkan dengan sumpah. Selepas itu, Ishak mengucapkan selamat jalan kepada mereka, lalu mereka berpisah sebagai sahabat. Pada hari itu juga, hamba-hamba Ishak datang dan memberitahu dia tentang perigi yang telah digali. Mereka berkata, "Kami sudah menjumpai air." Ishak menambahkan perigi itu sumpah. Demikianlah kota Beersheba mendapat namanya. Esau berkahwin dengan perempuan bangsa asing. Ayat 34. Ketika Esau berumur 40 tahun, dia berkahwin dengan dua orang gadis bangsa Het, iaitu Yudit anak Beri dan Basmat anak Elon. Kedua-dua anak perempuan itu menyusahkan hidup Ishak dan Ribkah. Ya. Ini adalah kejadian dalam babak ke
26. Kita tahu keluarga itu sangat rumit, tetapi macam mana dia diatasinya. Ya, ini adalah Kejadian 26. Sekian, terima kasih. Shalom.